sebarang maksiat lagi. Siapa bantu? Allah bantu. Doa terus. Sebab itu Allah sangat rindu, sangat bahagia dengan doa-doa merengek-rengeknya hambanya. Dan Allah kata, kamu adalah hamba yang sombong kalau tidak minta dengan aku, tak berdoa dengan aku. Maka itu modal pertama. Baru satu je pun kita. Dan yang kedua, kita nak jadi umat Rabbaniyah, kita nak mengangkat balik diri kita, mesti hijrah, mesti. Tak ada pilihan. Kerana orang ke, kerana siapa-siapa ke, tak. Saya nak hijrah. Itu pilihan kita. Saya nak hijrah. Nak buat baik sebanyak-banyaknya. Nak buat baik sebanyak-banyaknya. Walaupun kongsi buah kurma sebiji, buah anggur sebiji, buah belimbing sebiji, buah mangga sebiji. Tak ada masalah. Air satu cawan, air satu mangkuk, air satu botol. Tak ada problem. Ini kekuatan. Artinya niatnya nak buat baik. Saya bagi sebab nak buat baik. Bukan bagi sebab kesian. Insan itu Allah bagi dalam badan kita, dalam hati kita. Rasa nak memberi itu hadiah dari Allah. Itu yang dikatakan hidayah Rabbaniyah. Kenapa nak bagi? Kamu kan kaya sangat nak sedekah habis-habis. Tak, saya nak sedekah. Saya peduli apa? Saya bagi RM1 ke? Saya bagi RM10 ke? Itu hak saya. Jangan buat kerana ada manusia di sekitar kita. Buatlah sebagaimana ada manusia ataupun tidak ada manusia. Jangan sampai kita kata kita jadi wali Allah ketika orang ramai, tapi jadi wali iblis, wali setan bila kita sendirian. Maka sekali lagi mari kita kata, ketiga kita katakan melakukan taubat tanpa henti. Artinya bertaubat, ataupun kita kata mohon Allah kita sentiasa setiap hari kalau boleh bertaubat dari dosa masa lalu. Bertaubat dari dosa, menjauhi perangai ataupun adat ataupun kelakuan ataupun istiadat yang berbentuk mendurhakai Allah. Bila kata bentuk mendurhakai Allah, ingatlah kamu memohon. Maka kita katakan apa kita kata amalan-amalan yang bercorak pendurhakaan. Kalau kita kata syirik itu pendurhakaan bapaknya yang paling besar sekali yang tidak dapat ampunan. Itu dia antara pendurhakaan yang paling besar. Membuat atau memasukkan elemen-elemen adanya kuasa Allah kepada benda-benda lain. Orang yang jumpa bomoh, orang yang percaya dengan macam-macam sihir, orang yang amalkan benda-benda yang macam-macam yang melanggar perintah Allah, itu adalah bentuk pendurhakaan. Saya percaya dia boleh begitu, dia boleh buat begini, dia boleh jumpakan, dia boleh nampak barang-barang yang hilang. Nabi aja tak nampak, kita nampak jumpa dia. Dia tahu kat mana barangnya, siapa yang ambil. Allah, fitnah. Akhirnya kita terperangkap dalam pendurhakaan. Oleh itu sekali lagi, kadang-kadang kita kata, kita dapat makanan, alah makanan tu je, dapat sikit je. Itu pun boleh kita katakan pendurhakaan. Kerana kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Bila kamu tidak syukur dengan apa yang Allah bagi, kita adalah orang yang kufur. Kufur itu derhaka dengan Allah. Kafir. Kufur itu sifatnya orang-orang kafir. Sebab namanya kufur. Maka tolong angkat semua apa yang Allah bagi pada kita. Apa yang Allah temukan pada kita, syukur, alhamdulillah. Ya Allah, kalau yang ditemukan ini sakit, sembuhkan. Ya Allah, kalau ditemukan ini susah, mudahkan. Ya Allah, kalau ditemukan ini kematian, ya Allah, selamat berangkat. Kami akan menyusul, ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa dia. Okay, ampuni dosa kami, ampuni dosa dia. Temukan kami nanti di syurga. Ya Allah, ya Tuhan. Sebab itu kadang-kadang kita katakan, kalau ikut kepercayaan orang dulu-dulu, kalau suami meninggal dulu, tiba-tiba isterinya dapat kubur di sebelah kubur suaminya. Ya Allah, Allah nak kumpulkan dia dalam keluarganya. Sebab itu kalau dulu-dulu dikatakan, kalau boleh kita nak dikuburkan dalam satu kelompok. Allahu Akbar. Tapi sudah turun, bila turun perintah mengatakan, di mana kamu meninggal, di situ kamu dikebumikan. Itulah cara terbaik. Kecuali kalau kamu nak bawa jenazah itu ke Baqi, itu kena bawa. Kalau matinya di mana-mana, di Mekah ataupun di apa kita kata di Saudi, kita nak dia ditanamkan di Baqi, maka itu perjalanannya boleh. Tapi kalau nak pindah dari rumah, dari kampungnya, nak pergi kampung lamanya, nak dari Kuala Lumpur, nak pergi pindah ke tanah lahirnya, akhirnya berlaku proses yang sangat lambat.
untuk dijumpakan jenazah dengan Tuhannya, itu sudah ada yang kata, kita kata kalau disengajakan ada yang makruh, dan kalau terlalu lama dia jatuh padanya haram. Sebab itu kita kata terbaik bila Allah menjemput umatnya, bermakna Allah sangat rindu untuk berjumpa dengannya. Maka kebumikanlah dia secepat mungkin di mana saja dia meninggal, kecuali di negara-negara bukan Islam, di negara-negara yang tidak tahu menghormati kubur, di negara-negara yang dia tak kisah pasal kubur dan kematian. Okay, contohnya meninggal di negara China misalnya, yang pahaman hidupnya dengan komunisme, tidak percaya dengan kuasa, dan dia mungkin tidak hormat dengan kuburan-kuburan. Maka angkut bawa balik contohnya, walaupun betapa sulitnya, walaupun betapa beratnya dan sebagainya. Tetapi kalau kita meninggal di komuniti orang Islam yang ada tanah perkuburan, yang tanah perkuburannya dihormati, makamkan saja, kebumikan saja dia di mana pun. Kerana yang sampai kepada di kita, kalau doa anaknya, sedekah anaknya tetap sampai walaupun kuburnya ada di mana-mana di bumi ini. Okey. Kemudian kita katakan, tidak kita kata alamat tu habis waktu. Melakukan taubat. Betul? Taubat ini bukan hanya kerana kita pernah ada dosa-dosa kecil ke dosa besar. Sebab sebenarnya kita tak tahu berapa banyak dosa yang kita dah buat. Kalau kita boleh baca CCTV Allah tu, ya Allah. Kalau kita boleh bacalah buku-buku kiraan kita itu. Oh, ya Allah, tak cukup tinggi badan kita ni, dosanya 4 lori. Oleh itu, biasakan, didik, asuh diri supaya senang bertaubat dengan Allah. Supaya senang lidah untuk membaca istighfar tanpa henti. Kerana dengan bertaubat, kita membersihkan diri. Bila diri yang bersih, maka Allah mudah untuk bantu kita jadi berubah, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Oleh itu, sekali lagi, teruslah melakukan taubat. Okey, teruslah melakukan taubat, dan tolong. Okey, tolong elak, tolong jaga supaya kita tak terlibat lagi dengan dosa-dosa baru. Tidak terlibat dengan dosa baru kepada Allah. Sebab itu kita mohon dengan Allah pertolongan yang sangat hebat. Sebab itu kita dikatakan, wahai orang-orang beriman. Okey, wahai orang-orang beriman. Bukan, kita ambil surah Taubah ayat 118. Minta maaf banyak. Yang bermaksud, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Ini contoh. Maknanya kalau kita mohon untuk taubat, Allah akan bantu kita. Bermakna yakin dan percaya bahawa taubat kita Allah terima. Jangan kata tak tahulah Allah terima kedok. Jangan. Allah dah janji, surah Taubah ayat berapa tadi? Ayat 118. Okey? Allah terima. Okey, kemudian Allah menerima taubat mereka. Terima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Siapa nak jaga kita tetap dalam taubat? Pastinya Allah. Oleh itu bertaubatlah kerana Allah, bertaubatlah untuk kekal abadi, tidak lagi mengulang dosa. Menambah kemaksiatan, tidak lagi memungut dosa-dosa yang sepatutnya tidak kita perolehi. Oleh itu sentiasa ingat bahawa kita ingin bertemu Allah. Kita bertemu Allah dalam solat kita, bertemu Allah dalam ibadah kita, bertemu Allah dalam ujian kita, bertemu Allah dalam nikmat kita, bertemu Allah dalam pergaulan kita, bertemu Allah dalam setiap gerak. Maka matlamat akhirnya berbahagia berjumpa Allah, dalam arti kata dijemput masuk ke alam barzah, dimatikan, hingga kita mampu untuk berjumpa dengan Allah, insya-Allah. Dengan modal ini kita akan sentiasa berwaspada. Adakah hari ini hari terakhir? Adakah minggu ini minggu terakhir? Adakah bulan ini bulan terakhir? Adakah tahun ini tahun terakhir? Jika ini yang subur, okay? Barang siapa yang ingin dan senang untuk bertemu Allah, pasti Allah juga senang untuk bertemu mereka. Maka ummah Rabbaniyah ialah ummah yang bersedia setiap masa mengumpul bekalnya untuk perjalanan jauh berjumpa Allah, yang namanya dari dunia ke alam akhirat, insya-Allah. Jadi